USM di negara. Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad berkata adalah berbahaya kerajaan boleh menyebabkan. Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng menafikan dakwaan Perhimpunan Bersih 5 ditaja syarikat dan menganggap ia satu fitnah. Ujarnya lagi dakwaan tersebut hanya untuk mengalihkan perhatian umum terhadap belanjawan 2017 yang dianggap gagal mengurangkan beban rakyat. Itu yang saya sebut, kalau ada tunjukkanlah bukti, janganlah buat fitnah. Tujuan utama adalah untuk mengalihkan perhatian daripada belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri, di mana tidak sebenarnya membantu rakyat. Bagi BRIN tambah 200, tapi kenaikan harga minyak masak, kenaikan tol, akhirnya yang tambahan RM200 pun tak cukup untuk menampung kenaikan harga. Tambahnya, kerajaan seharusnya menyiasat dan mengemukakan bukti sebelum membuat sebarang tuduhan. Saya harap berikanlah itu bukti, janganlah hantam ke umum. Tentu ini satu penyalahgunaan kuasa. Sekarang kalau nak ambil sebuah tindakan mesti berdasarkan sesuatu yang tidak betul yang dilakukan. Bukan buat sesuka hati dengan sewenang-wenangnya. Dan ini memang menjadi amalan menteri lah. Mereka sudah biasa menyalahgunakan kuasa. Beliau berkata demikian semasa ditemui di lobi Parlimen. Dakwaan tersebut timbul susulan artikel yang ditulis oleh Awang Selamat dalam utusan Malaysia bertajuk Bersih Diperkasa yang menyarankan syarikat yang menyaja bersih disenarai hitamkan kerana bertujuan menggulingkan kerajaan. Sementara itu, Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad berkata tiada sebab bagi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Abdul Rahman Dahlan untuk menyenarai hitam syarikat yang menaja bersih. Hal ini kerana Perhimpunan Bersih bukan satu perhimpunan haram. Ucapan beliau, Rahman Dahlan, yang kata nak senarai hitamkan dan sebagainya, tak ada any legal justification. Ya, tak ada sebab. Ya, apa masalahnya? Kalau ianya merupakan satu perhimpunan haram dan sebagainya, maka ada undang-undang. Beliau juga mempersoalkan bukti sekiranya benar Bersih 5 ditaja oleh syarikat. Mana bukti yang ada dana yang dibayar ataupun yang diberi ataupun yang dibiayai oleh mana-mana syarikat dan sebagainya. Orang hanya memberi sumbangan untuk satu perhimpunan yang menuntut pilihan raya yang bersih. Apa masalah Rahman Dahlan dengan pilihan raya yang bersih? Dalam perkembangan lain, Khalid yakin usul alternatif yang dikemukakan Parti Amanah berhubung usaha memperkasakan Mahkamah Syariah masih sempat dibentangkan bagi membuktikan usul dan pendekatan amanah jauh lebih baik daripada PAS. Soal RUU ini kita yakin bahawa ianya tidak akan muncul sehingga selepas perbahasan bajet. So mungkin pada hujung sesi. So bila kita punya usul tu naik, mungkin pada pertengahan bulan 11 ni masih sempatlah untuk kita menjelaskannya dan membuktikan bahawa usul dan pendekatan amanah jauh lebih berbeza dan jauh lebih baik daripada pendekatan yang dibawa oleh PAS. Beliau berkata demikian ketika ditemui di lobi Parlimen. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Noh Omar, hari ini mencabar Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Azmin Ali, membuat laporan polis berhubung dakwaan kononnya UMNO Barisan Nasional mensabotaj industri air di negeri berkenaan sehingga menyebabkan pencemaran air di Sungai Semenyih. Kalau benar Menteri Besar ada bukti yang kukuh bahawa berlakunya sabotaj di Sungai Air Semenyih, saya cabar Menteri Besar. Saya cabar Menteri Besar untuk membuat laporan polis ataupun laporan kepada pihak yang berkuasa. Bagi kita sama dengan pihak berkuasa, kita nak tengok betul ke tak betul dakwaan yang mengatakan sabotaj, dan Menteri Besar pun kata dia ada bukti. Apa lagi tunggu? Kalau bukti dah ada, ayo serahkan pada pihak berkuasa, biar pihak berkuasa siasat. Menurutnya lagi, tuduhan yang dibuat Azmin itu sememangnya tidak berasas. Saya ketawa apabila mendengar alasan tuduhan Menteri Besar. Dia dah habis modal.
Dia nak salahkan Jabatan Alam Sekitar, dia tak boleh nak salahkan. Dia nak salahkan siapa? Oh, nak kaitkan dengan UMNO. Sebab itu saya ketawa. Dan rakyat juga ketawa dengan tuduhan yang tidak berasas. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Parlimen. Pemotongan peruntukan kepada sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesihatan memberi kesan kepada rakyat. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli mempersoalkan bantuan kewangan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada konsesi-konsesi lebuh raya, khususnya kepada lebuh raya Lembah Kelang Timur EKVE dan lebuh raya Sungai Besi Ulu Kelang SUKE. Dalam keadaan semua kena potong, Datuk Seri Najib pada hati Zul kita drive Uber, dia tak potong, lebuh raya ni dia tak potong. Ini bermakna pada masa peruntukan kepada rakyat dipotong dengan drastik, Datuk Seri Najib mengekalkan 3.913 bilion kepada dua konsesi lebuh raya ini, iaitu bersamaan dengan 12% dari perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan yang diperuntukkan bagi 2017. Jelasnya tiada sebab kukuh pembinaan kedua-dua lebuh raya ini perlu diteruskan apabila peruntukan rakyat dipotong serta dibebani kutipan cukai. Bagi saya tidak ada sedikit pun alasan moral yang boleh mempertahankan keputusan untuk meneruskan pembinaan kedua-dua lebuh raya ini dengan dibiayai oleh rakyat pada ketika peruntukan rakyat dipotong dan rakyat juga dibebankan dengan kutipan cukai. Beliau berkata demikian semasa sidang media di Parlimen.